Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ilman nafi'an ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Alhamdulillah yang dikasihi dan dimuliakan Tuan Imam Ahli Jawatan Kesar Masjid, muslimin dan muslimah para jemaah yang dirahmati, dikasihi, disayangi, lagi dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur lagi kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang penuh keberkatan ini kita ditempatkan dalam Allah Subhanahu wa taala semata-mata dengan kasih sayang dan taufik kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat tunaikan fardu subuh berjemaah dan dapat meneruskan lagi dalam pelajaran tafsir. Jadi insya-Allah kita lihat surah An-Nisa ayat yang ke-56. Ya, surah Nisa ayat yang ke-56. Baik, sebagai renungan kita dalam ayat lepas, maka Allah Taala ya mengherdik dan mengutuk juga puak-puak Yahudi. Ya, puak Yahudi ya, kerana mereka merasa mereka adalah orang yang suci, mereka yang layak mereka yang layak untuk jadi nabi yang terakhir. Malahan mereka dengki. Dengki mereka kepada Nabi SAW dan juga para sahabat baginda. Baik. Jadi kemudian Allah Ta'ala tegangkan pula, jelaskan ya, iaitu azab bagi orang kafir. Setelah mereka beriman kepada kitab Allah dan rasul-rasulnya, kemudian mereka kufur kepada kitab dan rasul itu sendiri. Jadi insya-Allah kita lihat pada ayat yang ke-56 ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. Allahu Akbar. Ayat ini kalau kita faham ya Allah, Allah tujukan kepada penghuni neraka lah, iaitu orang kafir, mereka yang menolak kitab Allah dan Rasulnya. Pokoknya Allah tak akan menyiksa mereka yang tidak berhenti-henti. Allahu Akbar. Jadi kita lihat ayatnya. Jadi Allah jelaskan, baik, innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir. Kafir berapa? Bi ayatina, kepada ayat-ayat kami. Yang maksud di sini adalah yang pertama sekali orang Yahudi, termasuklah juga orang musyrikin Mekah. Kerana mereka kenal Nabi SAW, mereka kenal kebenaran Nabi SAW. Baik, apa Allah akan jadikan? Saufa nuslihim nara. Kelak ataupun nanti kami akan masukkan mereka ke dalam neraka. Itu tempat mereka adalah neraka.
Baik, macam mana azab mereka? Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Allahu akbar ya. Setiap kali kulit mereka hangus, kami gantikan kulit mereka dengan kulit yang lain supaya liyadzuqul adab, supaya mereka merasakan azab. Innallaha kana azizan hakima. Sehingga Allah Taala Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Allahu akbar. Jadi sini muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Jadi sini Allah Taala ya, Allah Taala beritahu tentang azab yang akan diterima ya, oleh mereka yang kafir terhadap ayat-ayat Allah. Ya, mungkin kita kata tadi itu orang Yahudi dan sebagainya. Selalu saya peringatkan, ingatlah kita ini juga seperti ahli kitab sebab kita ada Al-Quran. Kita ada Al-Quran. Sebab tu saya kata wajib bagi kita umat Islam ini ya, bukan sekadar membaca saja. Kita kena faham isi kandungan Al-Quran dan kita sedaya upaya nak beramal dengan segala perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah. Itu adalah kehendak Allah Subhanahu Taala terhadap kita. Faham Al-Quran, beramal dengan Al-Quran. Dan demikianlah juga ni Allah Taala ceritakan ahli kitab dahulu kerana mereka faham kitab mereka, tetapi mereka sebenarnya sebab tu menolak, bermakna mereka tidak beriman lagi dengan kitab mereka. Jadi tempat mereka adalah di neraka. Sebabnya Allah jelaskan mereka menolak ayat-ayat Allah Ta'ala. Jadi bila mereka menolak ayat Allah Ta'ala, bersamalah bermakna mereka menentang Rasul. Ya, lebih-lebih lagi daripada orang Yahudi. Mereka menolak bila mereka menolak Nabi SAW, makna mereka tidak beriman dengan kitab mereka. Dalam apa yang terdapat di kitab Taurat itu ada jelas tentang sifat-sifat Nabi yang terakhir. Allah Ta'ala tak cerita, tak kata pun mereka daripada bangsa Yahudi. Allah bagi secara umum je, iaitu sifat yang ada pada Nabi, ada pada kitab mereka. Dan bila mana mereka tolak Nabi, mereka tak beriman dengan kitab mereka, kemudian mereka tolak Nabi juga, bermakna mereka langsung tak beriman. Itu ya. Jadi sebab itulah maka Allah Ta'ala beri ancaman di sini supaya sebenarnya manusia ni teringat semula pesanan-pesanan Allah Ta'ala nasihat ini supaya mereka berpegang, beramal dengan sungguh. Innal ladzina kafaru bi ayatina, sungguh orang yang kafir kepada ayat-ayat kami. Ya. Tempat mereka di mana? Artinya Allah sebut saufa nuslihim nara. Kami masukkan mereka ke dalam api neraka. Allahu Akbar. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT, bila sebut neraka ni sepatutnya ada perasaan gentar, perasaan takut yang amat sangat. Sebab neraka ni tempat siksaan yang amat berat. Kita bayangkanlah ya, api di akhirat itu ya, berbanding pada api dunia. Ya, kitanya 1/70. Maknanya 69 kali ganda lagi yang tak mungkin kita kata apa? Ya, tak ada seorang pun yang sanggup untuk menghadapinya. Ya, tetapi azab Allah Taala pasti kena orang kafir. Ya, tu. Yang mana api ini akan membakar seluruh anggota seluruh badan manusia tadi, yang kafir tadi. Tu dah ya. Jadi Allah tak menceritakan mereka ini kekal dalam hukuman ini, dalam kehinaan ini buat selama-lamanya. Ya, bukan sehari dua masuk buat selama-lamanya. Baik, maka di antara Allah cerita azab yang amat kita nampak sekali bila Allah sebut ayat ini. Kullama nadijat juluduhum, setiap kali kulit-kulit mereka hangus. Nadijat tu seolah macam kulit yang masak tak. Bila kita kena api bila kena api, mana? Kemudian dia melecur. Tahu tak? Kemudian dia kena bakar lagi. Bayangkanlah ya. Kita lihatlah orang duk bakar ayam ke, bakar kambing ke, tengok macam mana. Daripadanya yang hak beraya tu jadi kering. Kalau biar lama-lama apa? Hangus. Hangus. Itulah yang akan berlaku pada penghuni neraka tadi. Baik, badalnahum juludan ghairaha. Kami gantikan dengan kulit yang lainnya. Kenapa? Liyadzuqul azab, supaya mereka merasakan azab. Allahu Akbar. Baik. Jadi dalam hal ni, kalau kita lihatlah, ya, kalau di dunia ni, manusia ni kalau kita kata kalau kena api sikit lah. Kena api sikit tu, kali yang pertama tu nampak dia sakit kan.
Tapi bila nak kalau dibiar begitu saja, kemudian hak sakit tu jadi macam dah kurang dah. Sebab tu di sini Allah Ta'ala bagikan gandaan lebih lagi daripada azab yang pertama. Allah tukar pula dengan kulit yang baru. Allah, ya. Supaya apa? Kulit yang baru akan rasa azab yang lain pula. Allah Akbar. Baik, kata Imam Al-A'mash, ya, diriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, kata Abdullah bin Umar, ketika kulit-kulit mereka telah hangus terbakar, maka kulit mereka digantikan dengan kulit lainnya yang putih. Dia kata seperti lembaran, seperti mana kertas-kertas untuk menulis. Asalnya putih, tapi bila bakar habis jadi hangus hitam begam. Allahu Akbar. Dan ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim. Dan lagi kata Ibnu Abi Hatim diriwayatkan pula daripada Hasan Basri. Ini kata-kata Hasan Basri, ya. Jadi katanya Allah sebutkan ayat ini setiap kali kulit-kulit mereka hangus. Ya, dia mengatakan iaitu kulit mereka hangus setiap hari sebanyak 70,000 kali. Ya Allah. 70,000 kali, kita fahamlah. Kalau kita sebut sekali pun dah pedih dah. Tak tertahan dah, ya. Allah Akbar. Baik, sementara Baik Husain diriwayatkan katanya Imam Al-Fudail. Imam Al-Fudail dia tambahkan daripada Hisham, daripada Al-Hasan. Al-Hasan ni bukan ni ada Hasan yang lain lagi tak? Katanya setiap kali kulit mereka hangus, yakni setiap kali api menghanguskan kulit, malahan dan mengosongkan daging mereka. Maknanya bukan kulit saja kena, dengan daging-daging sekali kemudian dibakarlah. Baik, kita boleh nampak di dunia kan kita. Kalau kita panggang ayam ke, panggang daging ke tak? Ya? Masa beraya tu kemudian dia kering. Kalau kelebihan lama tu terlupa kan. Dia akan nyehak kentau ni, dan sekali isi pun habis luruh belaka. Beginilah juga keadaan penghuni neraka tadi. Yang dikatakan oleh Al-Hasan tadi, maka dia kata daging mereka, kulit mereka tadi, sebab kulit kita fahamlah, kulit tu yang permukaan pertama sekali pada daging manusia dah. Dah kulit pun terbakar, daging-daging pun luruh belaka. Maka akan dikatakan, diperintahkan kepada mereka tadi, kembalilah. Kembali bukan balik, malah jadi semula. Jadi semula. Maka akan kembali seperti sedia kala. Iaitu kulitnya isi pun ada semula, kulit pun ada semula, dibakar lagi. Kalau ikut riwayat tadi apa? Kata Hasan Basri 70,000 kali setiap hari, ya. Allah yang dibakar tadi. Allahu Akbar. Jadi itu yang Allah Taala jelaskan betapa dahsyatnya. Baik, betapa dahsyatnya keadaan penghuni neraka tadi. Baik, kata baik. Kata Ar-Rabi' soal di tafsir. Dia katanya kulit setiap mereka penghuni neraka itu adalah 4. Dia kata 40 hasta. 40 hasta. Dan badannya kalau diletakkan dapat menutup sebuah gunung. Apabila api memakan kulit-kulit mereka, ditukarkan pula dengan kulit yang baru. Baik, seperti mana dikatakan dalam satu hadis, ada Nabi SAW bersabda, baik, ya'dhimu ahlun nari fin nari hatta inna baina syahmati udhuni ahadihim ila atiqihi masiratan 700 amin wa idza ghalada jilduhu 70 dhira'an wa inna dhirrahu misla Uhud. Allahu Akbar. Bukan sekadar kulit dibakar tadi. Tu, ya. Baik, maka diceritakan hadis ini, penghuni neraka. Penghuni neraka tadi dia akan dibakar tadi membesar sehinggalah antara kita lemak yang ada pada telinga seorang tu, sehingga ke bahu dia. Ni daripada telinga tu sampai ke bahu dia tu dah akan jadi sepanjang Baik.
sepanjang 700 tahun perjalanan. Tak tahulah, jadi kembang kita fahamlah bila mana dibakar jadi kembang tadi. Dan tebal. Tebal kulitnya adalah 70 hasta. Dan sesungguhnya gusinya akan bengkak seperti gunung Uhud. Akbar, Jadi maknanya orang tu nak bila dibakar tu dia akan kembang besar tu. Ya Allah, ini apa? Siksaan. Siksaan yang berat sekali pada penghuni neraka tadi. Allah Akbar, Baik. Baik. Dan sebab itu Allah jelaskan tentang azab yang akan kena pada orang kafir ni. Innallaha kana azizan hakima. Ingatlah Allah kata, sesungguhnya Allah Ta'ala Maha Perkasa. Bila sebut Maha Perkasa ni, iaitu kita fahamlah, tidak ada satu pun yang dikatakan atau akan menghalang Allah Ta'ala. Semuanya akan berlaku. Kulit ditukar kulit. Kalau kita ni nampak tak? Kalau kita kata di dunia ni, kalau kulit habislah. Nak tunggu jadi kulit yang baru tu, wallahualam lah. Mungkin lapisan isi tu pula yang berganti kulit tadi. Allah, tu Allah Maha Perkasa. Allah buat apa yang Allah Ta'ala kena kira. Lagi Maha Bijaksana. Iaitu hukum hakam Allah Ta'ala itu dengan kebijaksanaan Allah SWT. Sebab itulah wajib bagi kita beriman dan taat segala perintah Allah Subhanahu Taala. Jadi maknanya apa yang Allah lakukan semua itu dengan keadilan dan kebijaksanaan Allah Taala. Allah Taala bukan menzalimi manusia, tapi manusia kalau tak tahu tapi tak nak ambil tahu, manusia zalim dia sendiri. Dan kemudian bila ada tahu tak ada beramal, juga zalim atas diri sendiri. Nampak dah? Sebab tu Allah kaitkan dengan sifat-sifat Allah Ta'ala dengan segala hukum Allah Ta'ala, kepastian itu pasti akan berlaku. Baik, jadi ayat tu ditujukan kepada orang kafir, ahli neraka, terutama orang Yahudi Ahlul Kitab, kerana mereka kufur kepada ayat-ayat Allah Subhanahu Ta'ala. Ingatlah kita ada ayat Quran, na'udzubillah, jangan jadi sedemikian. Sebab tu kena ambil tahu dan dan kena jadikan ayat Al-Quran itu sebagai panduan untuk keselamatan dunia dan akhirat. Baik. Jadi setelah mana Allah Ta'ala jelaskan tentang orang kafir dan juga azab mereka, kemudian Allah ceritakan pula iaitu tempat kembali orang yang soleh. Ini sebagai apa? Dalam Al-Quran bila Allah ceritakan ahli neraka, Allah akan katakan ahli syurga, supaya manusia ni nak apa satu. Nak susah ke nak senang, jadi Allah ceritakan tempat kembali ahli syurga dan juga kenikmatan yang disediakan untuk mereka. Ayat seterusnya walladzina amanu وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. Allah Akbar. Hak ni yang kita ingin Baik, walladzina amanu wa amilus solihat. Dan orang-orang yang beriman serta mengerjakan amal-amal soleh. Amal soleh tak cukup beriman, tapi beramal soleh. Apa balasan? Sanudkhiluhum jannatin. Baik, kelak nanti kami akan masukkan mereka ke dalam syurga. Tajri min tahtihal anhar. Yang di dalamnya mengalir anak-anak sungai. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Lahum fiha azwajun mutahharatun,
dan di dalamnya mereka mempunyai isteri-isteri yang suci. Wa nudkhiluhum dhillan dhalila, dan kami masukkan mereka ke tempat yang teduh lagi nyaman. Allah Akbar. Ya. Ini nikmat Allah bagi kepada penghuni syurga, lain pada tadi. Kalau tadi kita menghayati betapa dahsyatnya tadi ya. Ya. Manusia dibakar tadi. Tu. Baik. Jadi di sini Allah jelaskan walladzina amanu wa amilus solihat. Ya, sedangkan orang beriman dan mengerjakan amal soleh. Tu. Jadi Allah kaitkan mereka yang beriman, iaitu beriman apa? Beriman dengan ayat-ayat Allah Taala dan beriman apa yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Inilah balasan mereka yang amat besar sekali. Sanudkhiluhum jannat. Ya, kami akan masukkan mereka ke dalam syurga. Ya. Syurga ni taman. Taman-taman yang mana Allah jelaskan sifat dia tajri min tahtihal anhar. Ya, yang mengalir di dalamnya anak-anak sungai. Maknanya kawasan yang subur, kawasan yang cantik ni. Ya, bukan sekadar mereka masuk dalam syurga saja. Khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allahu Akbar. Ya. Berbeza dengan orang kafir, orang yang tidak beriman tadi, Allah Ta'ala beri berita gembira kepada orang yang beriman, mereka yang beramal soleh, iaitu mereka yang beruntung di akhirat nanti. Mereka mendapat syurga Allah SWT. Di mana taman-taman mereka itu dipenuhi dengan pokok-pokok yang rindang dan sebagainya. Kemudian ada sungai-sungai yang mengalir pada penjuru-penjurunya. Malahan sungai ini Allah bukan macam sungai di dunia dah. Sungai di dunia ni dia kena ada dikatakan macam longkang dia. Sungai di akhirat tak ada. Jadi air itu akan mengalir di mana sahaja penghuni dia pergi. Allahu Akbar. Ya. Bayangkan ya, kita ni dalam masjid ni nampak tak? Ni kita buat kapet ni sama-sama ke? Tapi air boleh mengalir. Di dunia tak boleh. Air tu akan pecah-pecah kan? Tapi di akhirat ni macam ni, tak ada longkang kita panggil. Tu. Tak ada. Untuk aliran itu tak perlukan kita kita panggil macam salorio tu kan? Tak perlu. Allahu Akbar. Malahan Allah jelaskan bahawanya mereka ini menikmati menikmati segala nikmat yang ada dalam syurga tadi buat selama-lamanya. Iaitu mereka takkan keluar lagi daripada syurga tadi. Baik. Itu kenikmatan kita ingatlah seperti mana Allah jelaskan Al-Quran pada tempat lain faman zuhziha man zuhziha anin nari wa udkhilal jannata faqad faz. Sesiapa yang dijauhi nak diselamatkan daripada neraka, azab neraka, dimasukkan ke dalam syurga, maka dialah orang beruntung. Dialah orang yang beruntung. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Taala, kalau dunia ni Allah bagi banyak mana sekalipun, bukan mana kita untung lagi sebab tu kita jangan lihat orang kafir. Mereka ada hebatnya dunia mereka. Amat banyaknya berbanding pada kita ni orang umat Islam yang ada hanya nak kata sikit tu tak ada sikit juga dah. Mana boleh untuk menampung kehidupan kita buat berterusan Allahu Akbar. Baik. Dan kemudian Allah jelaskan lagi, bukan sekadar mereka tempat yang elok lagi, malahan diberi pasangan pun yang daripada yang special. Tu. Lahum fiha azwajun mutahharah. Di dalamnya mereka punya isteri-isteri yang suci. Isteri-isteri yang suci. Diandakan mereka ini ahli syurga, dan isteri mereka dunia dahulu juga ahli syurga. Isteri ni tidak akan jadi seperti manusia di dunia. Maksud suci ni, suci mereka di fizikal mereka, daripada haid, nifas, segala bentuk kotoran. Itu segi yang fizikal mereka. Akhlak tak ada dah. Tak ada dengan sifat-sifat yang hina. Allahu Akbar. Baik, ini seperti mana dikatakan oleh Ibn Abbas, penghuni syurga tadi suci daripada noda. Daripada dosa-dosa, daripada sebarang bentuk kekotoran. Allahu Akbar. Ini yang disepakati oleh Imam Al-Hasan Ad-Dahhak
An-Nakhai Abu Salih At-Tiyah Imam Sudi. Mereka sama ya, iaitu apa yang kita ada di dunia ni, cuba tengok. Kita apa? Kadang keluar. Dan kita keluar pada badan kita ni benda yang kotor kan. Segala kencing ke, berak ke, semua tak ada lagi. Keluar kahak ke, keluar hingus ke, semua tak ada. Semuanya tak ada dalam syurga. Dan syurga ni tempat yang paling elok sekali. Kita hari ni, kita lihat kalau di dunia, tempat tu dia berapa bintang sekalipun, kalau tak ada tandas, tak aman lah jawabnya. Kena ada tandas. Tempat-tempat special pun kena ada tandas. Dalam syurga tak ada tandas. Allah, tak perlu nak buang air. Kalau makan kenyang, senawa je. Hilang hak kenyang tadi. Kalau dah minum banyak sekalipun, keluar air ni peluh. Dan peluh tu bukan bau macam hak dunia. Peluh yang wangi, lebih daripada bau kasturi lagi. Allah, nampak? Jadi itulah maksud dia. Penghuni syurga tadi tak akan ada kekotorannya. Termasuk isteri mereka ini, isteri yang suci. Allah, daripada sebentuk kekotoran. Hinggalah sifat mereka pun tak ada sifat yang nak dengki ke apa. Tu. Sebab tu dalam syurga tu, ada banyak isteri sekalipun tidak menjadi masalah. Sebab isteri-isteri semuanya tak akan dengki antara satu sama lain. Tak ada sifat itu dah, tak ada dah. Sifat itu Allah buang belaka daripada penghuni syurga. Baik. Dan kemudian Allah nak kuatkan lagi. Allah sebut wa nudkhiluhum. Wa nudkhiluhum zillan zalila. Dan kami masukkan mereka ke tempat yang teduh lagi nyaman. Sebab tempat teduh ni sebab apa? Pokok-pokok yang rindang. Pokok-pokok yang ada dalam syurga tadi. Dan udara yang nyaman. Tak ada dah. Kalau kita lihat, yang Allah sebut, tak ada lagi seperti mana dunia kan. Kadang ada udara panas dan sebagainya. Tak ada. Semuanya yang segar belaka. Iaitu naungan yang luas, rindang, dengan daun-daun dan bubuh yang lebat, cantik lagi dan bagus untuk hati melihat. Allah Akbar. Baik, Ibnu Jarir diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna fil jannati la syajaratan yasiru rakibu fi dhillaha mi'ata 'amin la yaqta'uha syadatul khuld." Baik, pernah Nabi bersabda sesungguhnya di dalam syurga, Nabi kata, terdapat sebatang pokok. Ada pokok apabila seorang yang berkenderaan, naik kenderaan, naik kuda tu, berjalan di bawah naungannya selama 100 tahun. Selama 100 tahun, nescaya dia belum dapat bertemu pada tempat permulaannya lagi. Allahu Akbar. Besarnya pokok tadi dah. Iaitu Nabi kata ni pokok khuldin nama dia. Pokok khuldi. Tu tak apalah tu, ya. Baik. Jadi kalau kita lihat tadi, penghuni neraka dengan siksaan yang amat teruk, sedangkan penghuni syurga pula, mereka berada di bawah naungan-naungan teduhan-teduhan yang nyaman, tenteram, selesa. Kalau kita kata apa tak? Kalau kita di tempat yang kita suka tu, kita tak nak keluar. Begitulah juga penghuni syurga. Mereka tak pernah rasa jemu, tak rasa mana puas. Kita dunia ni walaupun tempat tu elok sekalipun, mungkin sekali dua tu pergi tak apa lagi. Kalau ada 2-3 kali, alah malah lah. Berapa kali dah pergi dia jadi begitu ya. Allah Akbar ya. Baik, itu menunjukkan apa? Nikmat yang sempurna yang Allah kurniakan kepada penghuni syurga tadi. Allah Akbar. Baik. Jadi untuk ayat seterusnya pula hubungan kita lihat. Sebab ayat seterusnya dia ada ataupun tadi balasan kepada penghuni neraka dan penghuni syurga. Baik, jadi setelah mana Allah Taala menerangkan keadaan Yahudi dan keadaan hasad mereka kedegilan dan juga kesombongan mereka, disebutkan pula apa yang Allah sediakan bagi mereka itu azab
dan juga malapetaka di akhirat, diikuti Allah Ta'ala diikuti pula Allah Ta'ala tujukan kepada orang beriman supaya dapat mencapai jalan kebahagiaan dengan taat kepada Allah dan Rasulnya dan tunaikan amanah. Simpulkan, tunaikan amanah dan laksanakan hukum itu secara adil antara manusia. Dan kemudian Allah Ta'ala ceritakan sifat-sifat orang munafik supaya kita dapat jadikan pedoman supaya jauh daripada mereka ini. Itu ayat yang akan datang. Jadi insya-Allah kita tengok ayat seterusnya. Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Inna Allah ni'ma ya'idhukum bih. Inna Allah kana sami'an basira. Jadi ayat ini iaitu berkaitan dengan perintah supaya tunaikan amanah. Jadi Allah berfirman, Inna Allah ya'murukum, sesungguhnya Allah menyuruh kamu, wahai umat Islam. Allah suruh apa? An tu'addul amanati ila ahliha. Supaya menyampaikan amanah, iaitu laksanakan amanah kepada yang berhak menerimanya. Itu boleh banyak tu. Baik, jadi sebenarnya Allah Ta'ala beritahu bahawa Allah perintahkan umat Islam supaya tunaikan amanah kepada ahlinya, itu kepada orang yang berhak untuk terima amanah tadi. Baik, ini seperti mana terdapat dalam hadis daripada Al-Hasan daripada Samurah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah bersabda, Addil amanata ila man i'tamanaka wala takhun man khanaka. Ini soal pesanah. Tunaikanlah amanah kepada yang memberikan amanah dan jangan khianati orang yang berkhianat kepada kamu. Tu maknanya kalau kita pegang amanah dia untuk nak laksanakan satu, tunaikan amanah. Tapi kalau orang khianat kita, jangan pula kita khianat, jangan balas. Tu Allah Nabi beritahu. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga dalam kitab Sunan. Baik, bila kita sebut tentang amanah, jadi hal ini sebenarnya amat luas tentang amanah, iaitu yang wajib bagi manusia, iaitu ada dua perkara. Ada dua perkara. Yang pertamanya amanah daripada hak Allah Ta'ala. Yang keduanya adalah amanah sesama manusia. Jadi kalau amanah kepada Allah Ta'ala amat banyak, iaitu segala perintah Allah. Kalau kita lihat solat, zakat, puasa, kalau ada bentuk kafarah, kafarah penebus, apa yang ada, nazar dan banyak lagi. Baik, semuanya merupakan amanah. Amanah itu bila mana kita ini sebagai hamba Allah wajib laksanakan amanah-amanah tadi. Tu. Dan apabila sesama manusia pula, sama manusia lah. Contohnya, kalau pemimpin dah dilantik, diundi, diberi amanah untuk mentadbir negara sejujur amanah, bukan untuk tunjukkan kuasa, untuk gunakan sewenang-wenangnya. Bukan bila ada kuasa kita boleh buat apa saja. Tapi dipertanggungjawabkan. Sebabnya semuanya itu akan diminta di dunia supaya ditunaikan, di akhirat akan ditanya sebagaimana adakah amanah tadi telah dilaksanakannya. Termasuklah kita kena ingat konteks yang paling kecil sekali amanah dalam rumah tangga. Dalam rumah tangga ada. Okey. Kalau seorang suami, amanah dia isteri dia. Bukan sekadar bagi makan minum je dah. Kena mendidik, kena beri pelajaran agama. Dan sebagai seorang bapa, maka di bawahnya ada anak-anaknya. Kalau dia sebagai seorang penjaga, maka di bawahnya lagi orang yang dijaganya. Semuanya itu amanahnya.
Itu pada konteks, pada yang paling rendah sekali pada rumah tangga ya. Tu ya. Pertama amanah pada diri sendiri, yang kedua pada rumah tangga, dan kemudian kepada masyarakat. Itu yang di luar ya. Jadi kalau kita ini yang dipilih untuk sesuatu, tak kira lah. Kalau imam sebagai imam, macam kalau AJK sebagai AJK, Perdana Menteri sebagai Perdana Menteri, menteri sebagai menteri, semuanya itulah amanah. Bukan kata kita ni pertama layuk. Kita layuk tadi kita rasa apa? Kita dapat ni memang hak kita. Kalau orang berasa macam tu, samalah perangai dia macam Qarun. Sama perangai macam Qarun yang Allah cerita ya. Bila mana orang puji Qarun tentang kekayaan dia, dia kata sebab tu ilmu yang hak dia ada, yang kerana kebijaksanaan dia, maka dia kaya. Jangan jadi macam tu tu. Baik. Jadi Allah Taala perintahkan supaya tunaikan dia. Jadi siapa yang tak melakukannya di dunia, maka akan dipersoalkan pada kiamat nanti. Baik, ini seperti mana sabdaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis, la tu'addunna al-huquqa ila ahliha hatta yuqtassa lisyatil jamma'i minal qarna'i. Tu Nabi pernah beritahu ya, ini apa akan berlaku pada hari kiamat nanti. Nabi kata sungguh perkara ini akan berlaku. Hak-hak itu benar. Itu amanah lah. Hak-hak itu benar akan ditunaikan kepada ahlinya. Ya, kena tunaikan. Hingga seekor kambing yang tidak bertanduk pun akan menuntut qisas, pembalasan terhadap kambing yang bertanduk. Ni ada cerita dah. Di dunia ni kambing hak tanduk tu, kambing yang tak ada kena tanduk tu dia kena aja. Hak yang ada tanduk tu, duk tanduk je ya. Di akhirat nanti Allah bagi kisah pula binatang tu. Yang tak ada tanduk itu diberi tanduk, dia pula akan tanduk yang tanduk dia dulu di dunia. Sampai gitu dah ya. Jadi muslimin dan muslimat inti Allah Taala, kalau dan Nabi SAW cerita binatang pun ada kisah apatah lagi manusia nanti. Manusia lagi lebih teruk, sebab manusia tu ada akal dan mukallaf, dipertanggungjawabnya ada dosa pahala atas perbuatan mereka. Baik, Ibnu Jarir dia riwayatkan daripada Ibnu Juraiz, katanya ayat ini diturunkan berkenaan dengan Utsman bin Talhah. Ketika mana Rasulullah SAW mengambil kunci Kaabah daripadanya. Ini itu zaman tu Utsman bin Talhah tu dia pegang kunci Kaabah. Kemudian Rasulullah ambil kunci Kaabah daripadanya. Baik dah. Tu. Baik, kemudian ada apa? Baginda masuk ke Baitullah pada Fathul Makkah. Fathul Makkah tu yang pada tahun lepas hijrah tu dah. Baik di saat di ketika dia keluar, maka dia baca ayat ini. Tu ayat ini Rasul baca nak, innallaha ya'murukum an tu'addul amanata ila ahliha. Ayat kita bahaskan ni. Sehingga Allah Taala perintahkan kamu untuk menunaikan amanah kepada ahlinya. Lalu baginda pun memanggil Utsman dan serahkan kunci itu kembali. Sebab Utsman itu yang pegang kunci Kaabah tadi. Maka Rasulullah serahkan kembali. Baik, kata Ibnu Jurayj, dia bagi cerita hal lain pula. Pada ketika Rasulullah keluar pada Kaabah dah, sambil membaca ayat yang di atas tadi, maka Sayyidina Umar bin Al-Khattab berkata, dia dengar Rasul baca dia. Jadi kata Sayyidina Umar, ayah dan ibuku menjadi tembusannya. Aku belum pernah mendengar baginda baca yang sebelum itu. Tu dia barulah Sayyidina Umar dengar apa? Ayat yang dibaca oleh Nabi SAW. Tu ya. Jadi yang masyhur dalam ayat ini kata Ibnu Katsir, ayat itu berkenaan dengan peristiwa tersebut. Peristiwa tersebut itu di antara sebab nuzul itulah. Kerana itulah apa? Ibnu Abbas dan juga Muhammad Al-Hanafiyah berkata, ini berlaku terhadap orang baik maupun orang zalim, iaitu perintah kepada setiap orang supaya tunaikan amanah tadi. Tu ya. Baik. Tadi yang apa yang kalau kita lihat yang diriwayatkan Rasulullah tu, bila Rasulullah masuk kota Mekah pada tahun pembukaan kota Mekah dah. Jadi Rasulullah ambil kunci Kaabah tu daripada Utsman bin Talhah tu.
Utsman bin Talha. Nah, dan kemudian barulah Rasulullah tengok ayat tadi, Rasulullah pulangkan semula sebabnya Utsman bin Talha itu yang diberi amanah untuk menjaga kunci Kaabah itu. Gitu ya. Baik. Dan kemudian Allah perintahkan pula iaitu dalam bentuk hukuman. Kalau kita ni menjadi hakim, bukan jadi hakim mahkamah aja. Kalau dua orang datang untuk minta penyelesaian bagi kita yang bertelaga sebagainya, ni. Ini Allah jelaskan. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl, dan Allah Taala perintahkan kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia, putuskan hukuman kata manusia, supaya kamu putuskan dengan adil. Dengan adil ni. Baik, ini merupakan perintah Allah Ta'ala supaya berlaku adil di antara manusia. Kalau kita ni diminta supaya beri keputusan, hendaklah berlaku adil. Baik, dalam hal ini Muhammad bin Ka'ab, Zaid bin Aslam dan Ashar bin Hushayb berkata, sesungguhnya ayat ini diturunkan kepada para umara. Umara ni adalah pemimpin-pemimpin, iaitu yang mereka putuskan dengan sewenang-wenangnya hukum di antara manusia. Tu ya. Jadi tak kira lah, walaupun ada umara, tapi yang apa, siapa-siapa pun yang dilantik menjadi pemutus, hendaklah berlaku secara adil. Baik, dalam sebuah hadis ada disebutkan, ada sebuah hadis lagi, innallaha ma'al hakimi ma lam yajur fa idza jara wakalahu ila nafsihi. Sesungguhnya Allah Ta'ala akan selalu bersama seorang hakim selama mana ia tidak berlaku zalim. Orang yang tak zalim, mana dia buat keputusan, Allah Ta'ala bersama, Allah akan beri ilham. Allah akan beri ilham. Baik, apabila dia berlaku zalim, berat sebelah nak, maka Allah akan membiarkan dia dengan dirinya sendiri. Allah akan biarkan, iaitu Allah tak beri ilham pada dia. Sebab tu kita tengok kadang-kadang kan, orang zalim orang, sebab apa? Sebab dia tak laksanakan hukuman tadi secara adil. Baik, dalam hadis yang lain ada disebut adlu yaumin ka'ibadati arba'ina sanatan. Nak cerita sifat adil nak. Berlaku adil sehari sama seperti beribadat 40 tahun. Ini hadis targhib je lah. Ya. Hadis targhib saja. Iaitu nak cerita ni berlaku adil tu hebat balasannya dah. Jadi kemudian Allah Ta'ala peringatkan kita Allah peringatkan kita tadi supaya apa? Pertama, bila kita ni diberi amanah, tunaikan amanah. Dan apabila dia membuat keputusan, maka berlaku adil. Tu. Sebab tu Allah jelaskan, innallaha ni'ma ya'izukum bih. Sehingga Allah Ta'ala memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Jangan tu ni nasihat. Allah nasihat dengan sebaik dah. Maknanya Allah perintahkan kamu supaya tunaikan amanah. Menjalankan hukum antara manusia dengan adil. Dan perkara-perkara lain lagi. Yang mana segala perintah tadi adalah menurut syariat yang sempurna yang diturunkan oleh Allah SWT, yang dibuat oleh Nabi SAW. Ini Allah Ta'ala peringatkan, ya'izukum ni Allah Ta'ala peringatkan, Allah nasihatkan supaya kita berpegang tadi. Supaya apa? Supaya manusia tadi tak dibalas dengan apa yang telah diancam oleh Allah Ta'ala, iaitu orang yang tak tunaikan amanah, maka mereka tak dapat pegang. Dan amanah yang paling besar sekali lah agama. Agama tadi, makna segala perintah Allah kena terlaksanakan, segala yang ditegah maka wajib dihindari. Sebab tu kalau kita tengok dalam Quran Allah sebut dah. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ard. Kami dah bentangkan amanah kepada langit bumi, wal jibal, dan gunung ganang. Fa abaina an yahmilnaha, tapi semuanya tak sanggup. Wa ashfaqna minha wa hamalha al-insan, tapi manusia pula yang nak sanggup untuk pikul. Sanggup untuk pikul. Dan manusia nak sebab tu Allah sebut innahu kana zaluman jahula. Sehingga manusia itu sifat apa? Zaluman. Sangat zalim. Dan sanggup tadi tak buat pula. Jahula, lagi jahil. Tu ya. Jadi sebab tu ingatlah itu Allah Taala ingatkan benda yang besar, gunung ganang. Gunung ganang. Ataupun langit bumi pun tak nak sanggup.
terima amanah tu, iaitu untuk kata Ibnu Abbas, makna tu adalah amanah tu agama. Ya. Jadi kita ni dapat pegang agama, peganglah dengan elok-elok. Laksanakan mengikut syariat yang telah ditentukan oleh Allah, yang dibuat oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan semua tu Allah jelaskan, Allah bagi bentuk takhwif juga. Innallaha kana sami'an basira. Ingat, sehingga Allah Taala Maha mendengar lagi Maha melihat. Iaitu Maha mendengar apa? Segala apa yang kamu katakan, sama dengan lidah kamu boleh dengar ataupun dengan hati kamu yang tak didengar, itu Allah Taala Maha mendengar. Allah tahu apa yang niat kamu sebagainya. Termasuk amanah tadi, termasuk apa dalam penghukuman tadi, lakukan dengan sebaik mungkin. Dengan kemudian Allah jelaskan, pertama Allah Taala Maha mendengar, lagi Maha melihat. Mendengar perkataan dan melihat perbuatan kamu. Adakah kamu ini seorang yang adil? Adakah kamu seorang ini yang berpegang pada amanah? Allahu Akbar. Jadi ingatlah, kita ni sebenarnya sebagai manusia ni, sebagai mukallaf, kita berpegang pada amanah. Jadi wajib kita tunaikan. Sama ada kita, hak kita dengan Allah Ta'ala ataupun hak kita sesama manusia. Sebab semuanya itu akan dipertanggungjawabkan, maknanya akan dipersoalkan pada hari kiamat nanti, akan diberi balasan. Ya, kalau laksanakan Allah akan bagi pahala, bagi ganjaran. Tapi kalau tak tunaikan, ingatlah, Allah mendengar, Allah melihat. Maknanya akan diberi balasan yang setimpal dengan segala apa yang dilakukan oleh manusia tadi. Jadi insya-Allah kita sekadar itu dahulu. Mudah-mudahan Allah beri pencerahan kepada kita, dapat jadikan panduan untuk kita amalkan dan dapat kita wariskan pula kepada yang tiada di sini. Walahuna aqulu qouli hadza astaghfirullah lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Insya-Allah sekiranya tentang ada sebarang pertanyaan. Tak ada apa ya? Wallah. A'udzu billahi syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya arhamar rahimin ya rasakin. Allahumma innaskal khairan ma salaka ibadaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma sa'al Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al Qur'ana syafi'an lana fid dunya wal akhirah waj'alhu lana syafi'an fil qabri wa fil mahsyar wa fil mizan wa fis sirat wa adkhilna al jannata kal fasih bi rahmatir rahmin. اللهم اغفر لما وترضى اللهم زدنا علما نافعا وزدنا يقينا صادقا وزدنا عملا متقبلا انك يا ارحم الراحمين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والله